Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Doktor. Nama saya Muhammad Ikhwan Sani bin Idris daripada ISM Bahasa Arab dengan Pendidikan dengan nombor metrik D201910895556. Hari ini saya akan bercakap mengenai topik banjir. Apakah itu banjir? Banjir ialah keadaan air yang menenggelami atau mengenangi sesuatu kawasan atau tempat yang luas yang kebiasaannya kering. Banjir juga mungkin berlaku akibat daripada limpahan air dari takungan air seperti sungai, tasik atau lautan, di mana air yang melimpah atau memecahkan benteng yang mengakibatkan sejumlah air tersebut melepasi dari sempadan biasa. Atau ia juga mungkin berlaku akibat daripada pengumpulan air hujan di tanah tepu di kawasan banjir. Antara faktor-faktor berlaku banjir ialah yang pertama, hujan yang berterusan. Hujan yang berterusan tanpa henti akan menyebabkan banjir berlaku. Di kawasan-kawasan yang rendah, air hujan akan dialirkan ke sungai. Sungai yang dipenuhi air akan melimpah keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air. Seterusnya, proses pembandaran. Proses pembandaran menyebabkan banyak kawasan yang dipermodenkan. Kawasan-kawasan tanah rendah telah ditembus dengan menggunakan tanah dari kawasan bukit. Ada juga anak-anak sungai yang ditembus dengan tanah untuk dijadikan tapak pembangunan. Aktiviti-aktiviti seperti ini merupakan faktor penyebab berlakunya banjir. Jika dahulu anak-anak sungai dan lembah dijadikan kawasan aliran air, kini kawasan tersebut telah ditembus dengan tanah. Apabila hujan turun, air akan mengalir dari kawasan bukit ke kawasan yang rendah dan kemudian bertakung. Lama kelamaan, air akan bertambah dan banjir kilat berkemungkinan akan berlaku. Seterusnya, hakisan sungai. Hakisan sungai yang kerap berlaku disebabkan oleh dua faktor, iaitu hakisan berlaku secara semula jadi dan pembuangan sisa domestik manusia. Faktor semula jadi berlaku apabila hujan turun dengan lebat. Air akan mengalir deras dan menghakis tebing-tebing sungai. Akhirnya, tanah tebing akan runtuh dan membentuk satu mendapan di dasar sungai. Antara kesan-kesan lazim banjir ialah struktur-struktur seperti bangunan rosak akibat banjir dan tanah runtuh juga mungkin berlaku. Pencemaran bekalan air juga akan berlaku dan akan membawa kepada kesukaran dalam pencarian air bersih. Kejadian banjir akan menyebabkan kekurangan bekalan makanan akibat kemusnahan tanaman yang dimusnahkan oleh air banjir tersebut. Disebabkan itu, ramai pihak yang terlibat yang sama-sama membantu untuk memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir yang terlibat. Memberi bekalan makanan seperti beras, gula, dan seterusnya, menyediakan pusat pemindahan bagi penduduk yang terjejas akibat daripada banjir tersebut. Ramai juga pihak kampung yang turut sama membantu meringankan beban mangsa-mangsa banjir yang terlibat. Ada di kalangan mereka yang juga menghulurkan tenaga bagi memindahkan barang-barang yang penting seperti peralatan elektrik, sijil-sijil kelahiran dan dokumen-dokumen serta lain-lain. Seterusnya, refleksi video. Antara refleksi yang didapati daripada video ini, hasil daripada kajian saya ini, ialah dapat mengetahui maklumat tentang banjir dengan lebih mendalam, iaitu dapat mengetahui faktor-faktor, kesan dan lain-lain.
Dalam pada itu, saya juga dapat mengetahui kesusahan yang ditanggung oleh masyarakat yang terkena tempias daripada banjir. Akhir sekali, hendaklah tolong menolong antara satu dengan yang lain. Hal ini akan merapatkan lagi hubungan sesama manusia dan seterusnya dapat mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan sesama manusia dan hidup kita bermasyarakat akan lebih harmoni. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.